Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 unit sekolah menengah yang terdiri daripada Wan Azura binti Wan Ishak, Akilah Husna binti Abdul Razak dan saya Nur Atirah binti M. Nazri akan membentangkan berkaitan dengan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP daripada tahun 2006 hingga 2010 yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam mencapai kesamarataan peluang pendidikan dan pemupukan integrasi nasional di sekolah. Okay, kita mulakan dengan latar belakang Pelan Induk Pembangunan Pendidikan di mana ianya diasaskan oleh Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi iaitu Perdana Menteri Malaysia yang kelima dan telah dilancarkan pada 16 Januari tahun 2007 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Dan tujuan PIPP ini adalah untuk merealisasikan satu sistem pendidikan yang holistik, progresif, bermoral dan bertaraf dunia. Okay, seterusnya kita lihat pula kepada analisis kaitan antara PIPP 2006 hingga 2010 dengan PPPM 2001 hingga 2010, RMK 9 dan Wawasan 2020. Berdasarkan kronologi pelancaran PIPP, Wawasan 2020 telah dilancarkan pada tahun 1991 dengan menyenaraikan beberapa cabaran mengenai bidang pendidikan. Begitu juga dengan pembentukan teras-teras dalam PPPM 2001 hingga 2010 adalah turut juga berlandaskan Wawasan 2020. Dan selanjutnya pada tahun 2006, kerajaan telah melancarkan RMK 9 dengan menggariskan 5 teras untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju menjelang tahun 2020. Dan asas pembentukan 6 teras dalam PIPP juga turut bersumberkan teras atau cabaran dalam Wawasan 2020, PPPM 2001 hingga 2010 dan RMK 9. Okay, seterusnya kita lihat pula kepada kaitan antara PIPP dan Wawasan 2020 di mana Malaysia pada masa itu sedang memasuki fasa 15 tahun yang kedua ke arah mencapai Wawasan 2020 di mana hasrat Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. Dan selaras dengan itu, salah satu ajaran penting kerajaan adalah untuk membangunkan satu sistem pendidikan bertaraf dunia dan Kementerian Pelajaran mempunyai tanggungjawab yang amat besar dalam membangunkan modal insan yang bersifat menyeluruh, progresif, bermoral dan beretika tinggi selain daripada melahirkan modal insan yang berpengetahuan dan berkemahiran. Dan seterusnya adalah kaitan PIPP dan misi nasional di mana misi nasional memberikan penekanan tinggi ke atas pembangunan modal insan minda kelas pertama sebagai pendekatan utama bagi melonjak ke status negara maju dan peranan pendidikan amat penting dalam menjayakan teras misi nasional terutamanya bagi teras 2 dan teras 3 iaitu teras 2 adalah meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama dan teras yang ketiga adalah menangani masalah ketidakseimbangan sosioekonomi yang berterusan secara membina dan produktif. Seperti yang sedia maklum, PIPP juga merupakan satu dokumen perancangan pembangunan yang meliputi 3 aspek utama iaitu infrastruktur, pengisian dan tenaga manusia. Dan matlamat PIPP juga adalah untuk menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua. Dua pendekatan utama telah dikenal pasti sepanjang tempoh RMK 9 iaitu pendekatan pertama adalah untuk menyelesaikan tugas yang masih belum selesai dan kesamarataan peluang pendidikan. Dan pendekatan kedua adalah tentang kecemerlangan institusi pendidikan. Untuk pendekatan pertama, di mana ianya adalah untuk memastikan rakyat mendapat peluang pendidikan yang adil dan saksama tanpa mengira kaum, lokasi, kelompok kurang upaya, orang asli dan suku minoriti lain. Ianya juga adalah untuk memastikan semua pelajar menguasai kemahiran 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Dan tidak ada juga pelajar yang tercicir dalam sistem pendidikan akibat daripada kemiskinan berada di luar kawasan bandar dan pedalaman. Ianya juga adalah untuk memastikan perluasan ke semua jenis sekolah dan lokasi akan ditingkatkan untuk memastikan semua pelajar mendapat akses ICT, khususnya capaian kepada internet.
Untuk pendekatan yang kedua, di mana KPM memberi perhatian khusus ke atas sekolah yang telah mencapai tahap cemerlang, di mana ianya adalah untuk mengekalkan kecemerlangan dan mampu mempertingkatkan kecemerlangan ke tahap yang lebih tinggi. KPM juga telah mengerapasi sekolah-sekolah dalam kluster SK, SJK, SPP, Sekolah Premier, Sekolah Menengah Teknik SMT, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMK, Sekolah 100 Tahun, Sekolah Bestari, serta Sekolah-Sekolah Putrajaya dan Cyberjaya. Berikut merupakan kerangka Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 2006 hingga 2010, di mana 6 teras strategik PIPP dibentuk berdasarkan 5 asas pembangunan, 4 teras asas pembangunan pendidikan dan menggunakan 2 pendekatan serta 4 faktor kritikal kejayaan, dan ianya membentuk 6 teras strategik PIPP, iaitu membina negara bangsa, membangunkan modal insan, memperkasakan sekolah kebangsaan, merapatkan jurang pendidikan, memartabatkan profesion keguruan, dan last sekali adalah melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan, di mana berdasarkan kerangka ini, ianya adalah bermatlamatkan untuk mendapatkan pendidikan berkualiti untuk semua. Seperti yang disebutkan sebelum ini, PIPP 2006 hingga 2010 ada 6 teras, di mana teras yang pertama adalah membina negara bangsa, teras yang kedua membangunkan modal insan, teras yang ketiga adalah memperkasakan sekolah kebangsaan, dan teras keempat adalah merapatkan jurang pendidikan. Seterusnya, teras yang kelima adalah memartabatkan profesion keguruan, dan yang last sekali teras yang keenam adalah melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Berdasarkan 6 teras PIPP ini, terdapat teras-teras yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam mencapai kesamarataan peluang pendidikan dan pemupukan integrasi nasional di sekolah. Seterusnya, saya Akilah Husna akan menyambung isi membina negara bangsa. Cabaran globalisasi dan liberalisasi menuntut perubahan dinamik dalam sistem pendidikan bagi melahirkan warga negara lokal yang bertindak bijak menghadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi mengikut acuan lokal atau tempatan. Fokus utama KPM dalam membina negara bangsa adalah usahanya memperkasakan bahasa kebangsaan sebagai asas perpaduan dan bahasa ilmu, memantapkan perpaduan dan integrasi nasional, memupuk cintakan terhadap seni warisan dan budaya bangsa, dan yang terakhir memupuk kefahaman yang jelas terhadap pendidikan Islam hadri dalam membentuk pemikiran dan kehidupan. Antara strategi untuk membina negara bangsa ialah menggerakkan gelombang baru gerakan memperkasakan bahasa kebangsaan, memantapkan pelaksanaan dasar buku negara, peranan semua pihak terlibat untuk menggiatkan aktiviti kebahasaan, kesusteraan, pengkaryaan, penterjemahan dan penerbitan, dan yang terakhir mewujudkan Bulan Bahasa dan Sastera Negara dalam usaha memperkasakan bahasa kebangsaan. Seterusnya, isi membangunkan modal insan. KPM berhasrat untuk membangunkan warga negara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri lokal, patriotik dan cintakan negara serta menyanjung dan menjunjung warisan budaya dan kesenian bangsa. Pembangunan modal insan juga termasuk melengkapkan diri pelajar dengan kemahiran komunikasi yang berkesan, kebolehan menggunakan ICT dengan baik, berfikiran kreatif dan kritis, mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat, dan yang terakhir nilai yang tinggi supaya berupaya menjadi pemimpin berkesan dalam keluarga dan masyarakat. Seterusnya adalah fokus dan strategi dalam pembangunan modal insan. Yang pertama adalah mengadakan lebih banyak pilihan pendidikan kepada ibu bapa dan pelajar. Dalam hal ini, ia dapat meneruskan kewujudan pelbagai jenis sekolah, aliran mata pelajaran dan pengkhususan. Juga dapat meningkatkan peruntukan belanja,
mengurus kepada sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Isi kedua adalah meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan. Ia berfokus kepada mengkaji pelaksanaan KBSR dan KBSM supaya lebih menekankan kemahiran berfikir aras tinggi. Juga dapat memupuk budaya cintakan ilmu pengetahuan dan melaksanakan program pelestarian sekolah. Isi yang ketiga, memupuk pelajar memiliki kemahiran dan keterampilan. Dalam isi ini dapat melengkapkan diri pelajar dengan pelbagai kemahiran, hard and soft skill. Juga dapat membina penampilan diri yang positif, memupuk pelajar menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni, budi bahasa dan adab. Juga menekankan aspek keselamatan, kebersihan dan kesihatan 3K dalam pengajaran dan pembelajaran aktiviti kurikulum. Isi yang keempat, memantapkan program ko-kurikulum dan sukan. Ia dapat menambah baik aktiviti sukan dan ko-kurikulum. Juga dapat meningkatkan semangat patriotik dengan memastikan rukun negara dipelajari dan dihayati bermula daripada peringkat awal persekolahan. Menggalakkan pemelibatan pelajar yang lebih menyeluruh dalam aktiviti kurikulum. Isi yang kelima, dapat memantapkan sistem pentaksiran dan penilaian supaya lebih holistik. Ia dapat menyediakan pentaksiran alternatif, juga mengkaji semula sistem pentaksiran dan penilaian untuk menjadikan persekolahan tidak terlalu berorientasikan peperiksaan. Yang keenam, dapat mempercepatkan perkhidmatan sistem aduan masalah disiplin. Fokusnya, ia dapat mempelbagaikan saluran aduan terus. Yang ketujuh, ia dapat meningkatkan kerjasama KPM dengan pelbagai agensi. Pelaksanaan aktiviti dapat melibatkan diri daripada pelbagai agensi luar. Yang ke-8, dapat memperkukuhkan disiplin pelajar. Penggubalan peraturan disiplin baru. Selain itu, ia menubuhkan jawatan kuasa induk, menangani gejala disiplin murid. Juga dapat memantau sekolah yang menghadapi masalah disiplin. Dan yang terakhir, ia dapat memantapkan kurikulum sekolah. Menerusi pelaksanaan mata pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral, pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Ia dapat menjadikan kurikulum lebih kukuh, seterusnya adalah isi untuk merapatkan jurang pendidikan. Dasar KPM adalah untuk mendapatkan jurang pendidikan antara lokasi, tahap sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar. Matlamat KPM adalah untuk memastikan semua sekolah dan pelajar mempunyai peluang dan keupayaan yang sama untuk cemerlang. KPM telah memastikan jurang pendidikan yang perlu dirapatkan supaya akses, equity dan kualiti dapat ditingkatkan. Jurang yang terdapat di dalam pendidikan terdapat 5. Yang pertama, jurang bandar dan luar bandar. Jurang antara tahap pencapaian pelajar. Jurang digital. Jurang sosioekonomi. Dan jurang antara pelajar normal dan keperluan kritis. Dalam jurang ini,
PIPP bakal merapatkan jurang pendidikan antara lokasi dengan membangunkan infrastruktur dan kemudahan pendidikan luar bandar di seluruh negara. Ia turut memfokuskan peningkatan kadar penyertaan dan mengurangkan risiko keciciran pelajar. Tumpuan diberikan KPM kepada sekolah-sekolah pedalaman seperti Sabah dan Sarawak. KPM turut memfokuskan juga mengurangkan jurang pencapaian akademik dengan menambah bilangan komputer, TV pendidikan, makmal komputer, kemudahan perkakasan, pengisian dan tenaga kerja. Fokus dan strategi dalam merapatkan jurang pendidikan. Yang pertama, ia dapat membangunkan infrastruktur dan kemudahan luar bandar. Fokusnya, ia dapat menyediakan infrastruktur dan kemudahan asas seperti bekalan elektrik dan air terutama di sekolah-sekolah luar bandar dan pedalaman. Ia juga dapat menambah baik sekolah kurang murid dengan perluasan pelaksanaan sekolah pusat, juga dapat mewujudkan norma baru untuk guru di SKM, sekolah kurang murid, dan mengkaji pemberian geran per kapita. Fokus yang kedua, ia dapat meningkatkan bilangan guru terlatih dan mengikut option di kawasan pedalaman. Dalam pada itu, dapat mewajibkan guru baru berkhidmat di kawasan pedalaman, menambah baik insentif kepada guru yang berkhidmat di kawasan pedalaman. Isi yang ketiga, dapat menambah baik sistem pengagihan bantuan kepada pelajar miskin, keperluan khas dan kumpulan minoriti. Pemantapan sistem pengagihan bantuan dapat memantapkan sistem maklumat murid, mewujudkan majlis tindakan pendidikan daerah, menggalakkan kerjasama sekolah, sektor awam dan swasta. Untuk isi yang terakhir ialah meningkatkan kadar penyertaan dan mengurangkan risiko keciciran. Terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama adalah penguasaan 3M, iaitu membaca, mengira dan menulis. Dalam pada itu, ia dapat menambah baik program pemulihan khas tahap 1, juga menggiatkan program gerak gempur. Bahagian yang kedua adalah mengurangkan kadar keciciran. Dalam itu, menguatkuasakan pendidikan wajib, memperkenalkan pentaksiran dan penilaian yang sesuai. Bahagian yang keempat, pemantapan program bagi pelajar kurang upaya. Yang membuka kelas bagi murid autism dan ADHD serta yang mempunyai 2 kecacatan, menyediakan kaedah penilaian yang diiktiraf, juga menyediakan kemudahan pengangkutan untuk murid pendidikan khas. Bahagian yang terakhir ialah penyediaan pendidikan bagi pelajar mengikut keperluan. Yang pertama, mewujudkan sekolah seni dan sukan. Yang kedua, merintis program khusus bagi pelajar pintar, cerdas dan berbakat. Terima kasih kepada Akilah Husna. Saya Wan Azura akan meneruskan persembahan kumpulan kami. Memperkasakan sekolah kebangsaan. Pertama, pemantapan kepimpinan dan kualiti guru dengan memantapkan kepimpinan, pengetua dan guru besar supaya mereka dapat mengetuai dalam proses memperkasakan sekolah kebangsaan. Kedua, pemantapan kurikulum, memperluas JQAF dan memastikan semua murid menguasai 3M. Ketiga, pengukuhan budaya sekolah, mewujudkan sekolah kebangsaan yang berbudaya cemerlang, iklim dan budaya sekolah yang sihat. Peningkatan prestasi akademik sekolah kebangsaan dengan memastikan semua pelajar dapat mendapat peluang untuk bersekolah. Kelima,
meningkatkan kualiti prasarana dan prestasi sekolah kebangsaan dengan menambah bilangan sekolah satu sesi dan menambah bilangan jawatan pembantu guru. Memartabatkan profesyen perguruan. Pertama, guru-guru yang baru menamatkan pengajian akan diwajibkan berkhidmat di kawasan pendalaman tanpa sebarang pengecualian. KPM akan menambah insentif dan mewujudkan skim insurans khusus kepada guru yang berkhidmat di pendalaman. Selain itu, KPM juga menyediakan rumah guru dan kemudahan asas yang sempurna. Guru tugas-tugas khas akan menikmati alam baru apabila PIPP dilaksanakan sepenuhnya. Kepelbagaian keistimewaan bakal dilaksanakan seperti mewujudkan laluan pantas untuk kenaikan grade DG berdasarkan merit dan prestasi yang dilaksanakan. Kemudahan tempat tinggal sama ada di kawasan pendalaman atau badan besar akan disediakan dan menempatkan guru mengikut option dan keperluan. Fokus dan strategi yang digunakan adalah menambah baik sistem pemilihan calon guru dengan memperketatkan syarat dan kriteria pengambilan calon guru. Kedua, memantapkan latihan perguruan dengan menaik taraf IPG, menaik taraf maktab perguruan kepada institusi pendidikan guru yang menawarkan program kepada peringkat ijazah sarjana muda pendidikan. Kemudian, memantapkan kerjaya guru dengan menambah baik penjawatan guru dan memperluaskan kenaikan pangkat. Seterusnya, menambah baik persekitaran kerja dan kebajikan guru dengan menyediakan persekitaran kerja yang kondusif. Seterusnya, memantapkan lagi perancangan dan pengurusan sumber manusia dengan menyediakan mekanisme pembekalan guru. Bagi melonjakkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan dalam sistem pendidikan negara, dasar KPM adalah untuk mengadakan pendekatan piawaian dan penanda aras yang lebih tepat secara bersesuaian dengan ciri dan keperluan kluster institusi pendidikan yang ada iaitu mengikut bidang khusus masing-masing. Hal ini kerana pada masa ini terdapat pelbagai jenis sekolah dalam sistem pendidikan negara serta untuk menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan. Bagi sekolah-sekolah yang dipilih, fokus akan diberikan kepada perkara-perkara yang berikut. Memastikan kepimpinan teguh dan berkesan, pemilihan guru dan jurulatih, berkebolehan dan berkemahiran tinggi, mewujudkan piawaian dan penanda aras yang dijadikan contoh kepada negara memaju dan membangun, merintis perubahan dan pembaharuan dengan melaksanakan pentaksiran berdasarkan sekolah. Isu dan cabaran dalam pelaksanaan PIPP. Dalam membina sebuah negara bangsa, fokus utama adalah perpaduan mempunyai jati diri yang tinggi dengan berbangga menjadi rakyat Malaysia. Hal ini dapat dibina melalui sistem pendidikan dengan menjadikan bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar di semua sistem persekolahan. Dalam pembentukan pembangunan modal insan, negara haruslah mendekatkan generasi yang akan datang dengan ilmu pengetahuan yang tinggi, khususnya dalam matematik dan sains, serta cuba untuk menembusi dunia melalui kemajuan dunia teknologi, kewangan dan ICT. Dengan memperkukuhkan modal insan secara tidak langsung akan menggalakkan peningkatan produktiviti negara
secara sekaligus akan menjana pendapatan yang lebih baik di samping mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih luas. Tumpuan terhadap pembangunan modal insan juga akan dapat mengurangkan jurang pendidikan serta taraf hidup antara masyarakat bandar dan luar bandar. Dalam bidang pendidikan sebagai contoh, walaupun ada di sekolah di luar bandar yang mempamerkan prestasi yang lebih baik sebelum ini, tetapi secara keseluruhannya perbezaan masih ketara kerana kurang kemudahan serta kurang guru berpengalaman yang mengajar di sekolah luar bandar dan pendalaman. Sebagai rumusan, PIPP merupakan panduan kepada seluruh warga KPM agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing secara lebih terancang, terarah dan berfokus. PIPP penting kerana ia akan menyediakan asas yang kukuh untuk melonjakkan sistem pendidikan negara ke tahap yang lebih tinggi dan menjadikan pendidikan Malaysia bertaraf dunia. Sekian itu saja daripada kumpulan kami Grup 1 Sains Menengah. Selamat petang dan terima kasih diucapkan kepada Dr. Fan.